Baru-baru ini saya ada mengeluarkan satu video lah, saya share pandangan saya dalam konteks untuk bukanlah menjawab tetapi mencernakan pandangan baru berkaitan dengan pandangan-pandangan yang selalu diunjurkan oleh saudara Iswandi Nurdin. Saya sebenarnya sangat menghormati beliau sebagai rakan yang bekerja keras dalam Pakatan Harapan, khususnya melalui partinya PKR, membawa wacana-wacana dan kritikan, teguran, idea. Saya cukup hormati. Dan kemudiannya sedikit sebanyak kalau ada yang kita jawab itu, anggaplah itu bukan sebagai satu pergaduhan atau mencari musuh. Ia lebih kepada tegur-menegur, nasihat, memberikan pandangan yang berbeza. Ada yang mungkin setuju, ada yang tak setuju. Tapi kita anggap itu sebagai macam sindir-menyindir adik-beradik lah. Ya, biasalah adik-beradik ni ada sindir sikit, ada gaduh sikit, kerana tanam pusaka ke misalnya, ya. Namun akhirnya bila tiba waktu hari raya, kita pun beraya bersama-sama, kan. Kemudiannya ada jamuan makan ke anak saudara kahwin pun kita tetap datang membantu. Itulah wajah adik-beradik, dan begitulah wajah sepatutnya yang berlaku dalam kerangka kita dalam koalisi Pakatan Harapan. Ya, baik. Hari ini saya tak mahu memanjangkan topik tentang kedudukan Tun Parti Pejuang ataupun kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu topik yang berbeza, sudah banyak kali dibincangkan, walaupun bukan oleh saya tapi oleh juga rakan-rakan politik yang lain. Saya ingin membawa hari ini satu wacana, satu pandangan, perkongsian untuk kita lihat sebenarnya sudut yang berbeza tentang UMNO Barisan Nasional ini. Okey, baik. Begini tuan-tuan. Dia ada hubung kait sedikit dengan mengapa kita tetap cuba sebagai pandangan pertama saya, iaitu menggembeling kekuatan sesama rakan parti. Ya, tak kira lah walaupun dia datang daripada parti yang kecil ataupun satu movement yang sudah baru nak bertapak, ya, tetapi kepentingan kepada mengajak ramai rakan sekutu dalam Pakatan Harapan untuk memberi pilihan dan keyakinan yang lebih baik kepada rakyat apabila nak mengundi nanti. Tuan-tuan, ya, apa sebenarnya kekuatan UMNO Barisan Nasional sehingga boleh bertapak dan memerintah negara hampir 60 tahun? Lama tu. Satu hegemoni kuasa yang cukup besar, ya, daripada zaman Merdeka sehingga 2018. Inilah satu-satunya koalisi yang disebut Barisan Nasional yang memerintah negara kita. Jadi apa kekuatan sebenar mereka? Okey, kita boleh senaraikanlah perkara-perkara seperti dia oleh kerana dia ada kuasa, dia ada duit, dia memegang banyak instrumen-instrumen pentadbiran, pergerakan jentera kerajaan di peringkat akar umi, memegang media, ya. Tak apa, itu satu sisi. Kita dah selalu juga, kita pun semua orang tahu perkara tu, ya. Tak mengapa kita tak tengok sudut itu. Kita bukan nak ambil sudut-sudut negatif penyalahgunaan kuasa, korupsinya demi untuk mengekalkan kuasa. Saya nak cuba ambil sudut positif yang ada di dalam UMNO Barisan Nasional yang mungkin dan perlu untuk kita di Pakatan Harapan ini belajar, ya. Sebab lawan politik kita ni dia sedang divide, ya. Dia sedang cuba untuk divide Pakatan Harapan ini supaya titik yang paling penting, iaitu kesatuan itu tidak berlaku secara unggul. Apa kekuatan mereka? Kalau kita perhatikan UMNO, ya, sebagai sebuah parti yang besar keahliannya. Saya ingat ada mereka claim lebih kurang dalam 3 juta orang lebih. Itu lebih besar daripada PKR sendiri. Itu lebih besar daripada PAS, ya. Dalam besarnya mereka membentuk Barisan Nasional, ya. Dan Barisan Nasional ni ada berapa parti di dalam? Apakah hanya ada MCA, MIC, UMNO saja? Tak. Barisan Nasional ni mempunyai 13 parti. Saya ingat saya begitulah. Ya, dalam 13 parti. Termasuk parti-parti peribumi di Sabah dan Sarawak. Besarnya koalisi Barisan Nasional ini. Dan ada parti yang agak mirip daripada segi falsafah, keahlian, bentuk pimpinan serta anggota mereka yang menganggotai parti tersebut, iaitu MCA dan Gerakan. Tak ada beza sebenarnya, ya. Kita kira macam parti Chinese base jugalah. Tapi tak apa. Nak menunjukkan bahawa UMNO Barisan Nasional ni salah satu kekuatan terkuat mereka ialah keupayaan mereka mentadbir dengan menggabungkan semua parti-parti politik, membentuk satu kesatuan yang besar berada di sebelah mereka. Ini perkara yang kita kena belajar, ya. Kalau kita nak offer kedamaian dalam suatu pentadbiran negara, kalau kita nak offer keharmonian
dan menjadi pilihan rakyat terbanyak. Kita kena belajar cara berpolitik menyatukan, bukan mencari politik abang besar, bukan mencari politik perjuangan lawan saja. Tak, ya, dia kena dilihat dalam konteks boleh menyatukan, menyeragamkan, perkongsian kuasa, perbincangan, ya, duduk bersama. Itu bentuk politik yang akan boleh mentadbir negara. Dan dah terbukti pun, kerana 60 tahun UMNO Barisan Nasional memerintah, inilah formula yang mereka pakai. Dan mereka tahu kekuatan untuk memerintah negara ini perlu berpegang kepada konsep dan konteks yang seperti ini. Jadi kalau Barisan Nasional ni boleh menghimpunkan sampai 13 parti dalam keadaan UMNO parti terkuat ni, ya, mereka tetap juga deliver dengan cara perkongsian kuasa, membentuk satu barisan. Jadi mengapa kita di sebelah Pakatan Harapan ni tak boleh bertindak perkara yang sama? Kita baru hanya ada 3 parti je baru, iaitu Amanah, Parti Keadilan dan DAP. Dan kemudian hari ini adalah, ya, nak munculnya jadi nama PS Plus lah apa, ya, dengan Parti Warisan, kemudian Parti Terbitan Tun pula. Baru kemudiannya nanti nak dengarnya Syed Saddiq pun mungkin nak buat parti baru juga. Itu menunjukkan bahawa parti-parti baru-baru ni dia akan muncul. Jadi kalau yang lama boleh handle 13 parti, apa masalah kita untuk baru nak belajar nak handle biar baru 4-5 parti saja kot. Mental kita kena kuat untuk melihat satu idea coalition, ya, kerana dengan coalition ini rakyat yakin, kerana akan nampak kekuatan, akan nampak persefahaman. Jadi ini sebenarnya wadah yang kita nak cuba bawa, khususnya macam kita di Parti Amanah. Bukan kita nak pro pada Tun, nak lari pada Anwar. Dia bukan soal di situ. Soalnya ialah kita nak mengajak lebih ramai rakan-rakan biar bersama dengan kita. Kalau takdirnya itu Pakatan Harapan terdiri daripada 7 parti, dan kita takbir secara 7 parti, lagi ramai rakan sekutu parti bersama dengan kita, maka kita mempunyai kekuatan dan pilihan option yang lebih banyak untuk masuk dalam apa jua pilihan raya yang berlaku. Kita boleh guna apa-apa strategi, sama ada nak guna strategi pusat, ya, secara kolasi, ataupun nak guna strategi tempatan secara lokaliti sebagaimana berlaku di Sabah, ya. Kita nak guna Parti Warisan, ya, logo mereka kan misalnya. Sebab itu waktu strategi lokaliti. Kalau kita nak berpegang secara pusat begitu sahaja, kita tak boleh nak pegang secara lokaliti, kerana pilihan rakyat mengundi ni dia ada pelbagai ragam, mengikut geografi, mengikut kawasan, mengikut tahap perkembangan urbanisasi yang berlaku di kawasan tersebut. Jadi dengan kita ada satu kolasi yang besar, kita boleh offer banyak pilihan strategi. Jadi ini bentuk politik yang menuju ke masa depan. Harus tuan-tuan ingat, ya, dalam banyak faktor UMNO Barisan Nasional dia sangat menjaga perkara ini. Dia sangat menyedari perkara ini. Jadi perkara ini perlu dipelajari oleh kita Parti Pakatan Harapan. Dan kalau kita perhatikan, idea untuk membentuk koalisi, dia tak boleh bergerak dengan adanya satu sentimen ataupun jiwa berasa abang long. Kalau dia bawa sentimen seperti itu hanya kerana kita parti yang paling ramai sikit ahlinya, hanya kerana kita ni parti yang paling banyak kursinya, maka kita nak cuba membawa satu idea abang long untuk diktat, ya, perjalanan perjuangan, ataupun untuk diktat apa jua pilihan yang ada arah tuju dalam koalisi itu. Jikalau naratif seperti ini mulai datang, maka kita akan berdepan masalah. Sebenarnya terbukti pun. Cuba kita tengok kepada UMNO dalam Perikatan Nasional yang ada sekarang. UMNO dalam Perikatan Nasional yang ada sekarang ini ialah kerana mereka tetap cuba hadir dengan satu perasaan sebagai sebuah parti abang besar, ya, melangkaui, perlu follow kami yang paling banyak kerusi. Maka dia tekan bersatu, dia cuba bermain politik dengan PAS, ya. Tapi tujuan akhirnya itu ialah supaya boleh mengabsahkan diri sebagai abang long dalam satu perikatan. Apa kesan bila dia buat begitu? Sampai sekarang tanpa bohong, ya, semua rakyat nampak nak bahagi kursi susah, kemudian ya, nak pilih pemimpin jadi payah, dan akhirnya kita nampak ketidaktentuan sekejap dengan cabar mencabar keluar, ya, sekejap dengannya
kita buat seorang lah, tak usah fikir orang lain lah, ya. Semua wacana-wacana itu menunjukkan bahawa di sana berlaku konflik yang besar. Kita di Pakatan Harapan jangan bawa naratif seperti ini. Bawa naratif dan idea keyakinan perkongsian. Jangan ada perasaan abang long macam ni. Kalau tak, kita sendiri akan terjerat dalam senario dan konflik yang sama berlaku dalam Perikatan Nasional. Ini memberikan sesuatu yang malang kepada rakyat. Kerana dua option yang sedang berlaku, dilihat dua-duanya itu adalah sedang tidak stabil. Stabilkan. Kita Pakatan Harapan telah ada bukti berjaya untuk membahagikan kerusi, berjaya membina persefahaman. Ada rakan kita yang sedang diuji, ya, parti mereka lari sebagaimana yang berlaku pada Tun, kan? Jadi kalau Tun masih lagi bersama dengan kita, bawa mereka bersama dengan kita. Syed Saddiq nak keluarkan parti baru nanti, bawa mereka bersama dengan kita. Sebab kalau nanti dibiarkan terkotang kanting, kalau tak seolah-olah beritahu, biar dia tanding seorang lah. Okey, kalau dia nak tanding seorang, kalau dia pergi ke sebelah sana, kita tepuk tangan lah. Orang tengok betul tak aku cakap. Kadang-kadang tu dia khianat. Ini memang perancangan Tunnya. Maka dia pun pergi sebelah sana. Okey, betul. Baiklah, terbuktilah teori itu. Lalu apa yang dapat? Kita menambah kekuatan kepada sebelah Perikatan Nasional pula. Jadi lebih baik bersama dengan kita. Soal bahagi kursi, ya, itu perkara boleh bincang. Soal nak letak calon kat mana, itu perkara menuju pilihan raya sahaja. Kita boleh bincang perkara tu. Tapi satu wasilah, ya, satu pemikiran, satu daya fikrah untuk mentadbir negara, ia perlu datang dengan cara berkongsi dan juga bersatu bersama-sama. Bukan bersatu parti satu, iaitu khianat lompat, ya. Ini adalah satu kesatuan yang membentuk pemikiran yang bersama. Dan nanti kan dia khianat kita pula. Ini dah bukti dah ada khianat begini, ini mesti perancangan mereka. Lah, dia dah duduk dengan kita. Kita pengaruhilah mereka. Boleh ke nak pengaruhi orang macam ni? Kita kena pandai lah. Itulah politik, ya, kita kena pandai. Kalau rasa orang ni tak boleh mempengaruhi orang tu, kita hantar orang lain, ya, untuk bincang. Tapi yang pentingnya ialah bawa orang bersama dengan kita. Kalau ada satu parti, walaupun di sudut pedalaman Sabah misalnya, tapi parti itu kuat secara lokaliti, jangan kita paksa-paksa ataupun cuba injak mereka. Kita bawa bersama dengan kita. Pilihan sama ada nak bertanding logo itu, logo ini, kita kena terbuka, ya. Kalau nampak ada keperluan bertanding menggunakan logo parti yang lokal macam warisan, kita pakai. Kalau nampak di situ ada kekuatan nak pakai logo parti sendiri, tak apa, gunakan. Tapi pada saya lah, saya lebih suka sebenarnya ke depan waktu ini, Pakatan Harapan perlu masuk bertanding dengan menggunakan logo Harapan. Kita kena yakin untuk menjual brand kita, ya, yakin benar. Jangan rasa apa, aku lebih besar daripada Pakatan Harapan tu, jadi aku nak pakai logo aku, ya. Tak kira logo bulat ke logo apalah, ya. Tapi kalau itu pemikiran yang kita ada, titik temu kita akan jadi rumit sikit, kan. Kita fahamlah hal masing-masing dia ada rasa kehendak, rasa egonya, tapi kita kena mental kita kena kuat untuk melihat keseragaman, untuk melihat kebersamaan, ya. Bawa duduk dengan kita, barulah kita boleh memberikan pilihan yang betul kepada rakyat. Jadi ini saya kira ke depan masa ini, terutama dengan berdepan pilihan raya negeri Sabah ini, ya, wacana-wacana yang kita cuba bawakan ialah kita Pakatan Harapan, ya, dan juga parti PIKAD sendiri bagi bertanding dengan logonya, dan parti Warisan bawakan perbualan dan kongsi beberapa banyak maklumat, ya, yang menuju ke arah kesatuan bersama. Saya percaya rakyat akan memilih kita sekiranya kita dapat menunjukkan modaliti satu pentadbiran yang boleh berkongsi kuasa secara erat dan kemudiannya memilih pemimpin berdasarkan merit yang betul untuk diletakkan di tempat yang betul, ya. Jangan kita memberi kekuatan kepada lawan. Itu tak kena cara tu. Kita seakan-akan nak mengasingkan orang, kita nak membuang ketokohan orang ni, dan kemudian nanti kan kalau orang tu berpindah ke sebelah sana, mereka dapat groom, mereka dapat guna advantage tu, maka mereka bertambah besar. Kita jadi berbakang yang baik je lah. Jadi kalau tujuan sekadar nak masuk mencari redha Allah, macam satu parti tu selalu sebut macam tu lah, tapi hakikatnya dia pun sama tepuk otak juga, ya.
Kalau kita nak masuk pilihan ini, kita nak menang. Kerana dengan kita menang, kita boleh justify apa jua idea dan sisi perjuangan kita yang nak memajukan negara. Ya, jadi kalau strateginya itu, yang paling baik ialah dengan strategi membawa kepada kebersamaan. Kerana selama ini pun UMNO Barisan Nasional menggunakan strategi yang seperti ini proven 60 tahun. Ya, kita pun sedang menuju kepada pembentukan politik koalisi. Kita masih ada kekuatan, kita masih ada kelebihan. Ya, duduk bersama, raikan kesemuanya, bawa ke dalam kita punya Pakatan Harapan. Okey, baik, insyaAllah sampai di situ saja dulu. Saya buat video ni tepi jalan saja, dah boring macam ni. Dah banyak kali dah return dengar lagu Tanya Sama Itu Huruf. Jadi saya pun ingat nak dengarlah lagi sekali Tanya Sama Itu Huruf. Baik, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Tanya sama itu huruf, lama siap.